Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali pada hari ini, hari Isnin, tarikh 30 hari bulan 8 2021. Tajuk bahasa Melayu yang kita akan belajar pada hari ini ialah tentang tata bahasa, iaitu ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Baik, cikgu inginkan murid membuka buku teks halaman 125. Kita lihat pada tajuk teks iaitu sains dan makanan. Standard kandungan 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.3.1, memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Objektif pada hari ini, murid dapat memahami dan membina 6 ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Kriteria kejayaan, hari ini murid dapat membina 6 ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat yang baik. Baik, untuk aktiviti pertama kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca teks yang sedang murid lihat sekarang. Sains dan makanan. Keluarga Farisa sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisa pula gemar minum jus oreng segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oreng baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Seterusnya perenggan kedua, Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit. Manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Perenggan akhir, Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisa sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Sekarang kita perhatikan slide seterusnya. Dalam slide ini, cikgu keluarkan ayat tunggal daripada petikan yang kita baca. Baik. Kita lihat pada contoh yang diberikan dalam teks tersebut, iaitu ayat tunggal yang pertama. Keluarga Farisa sedang menjamu selera. Perluasan subjek, keluarga bahagia Farisa sedang menjamu selera. Baik, seperti dalam kelas sebelum ini, cikgu pernah mengajar murid tentang membina ayat tunggal. Baik, cikgu dah ingatkan kepada murid dulu bahawa ayat tunggal ini mengandungi satu subjek dan satu predikat. Apa itu ayat subjek dan predikat dalam ayat?
Cikgu bagi contoh. Murid dengar baik-baik. Abu makan buah rambutan. Sekali lagi cikgu ulang. Abu makan buah rambutan. Subjeknya Abu. Predikatnya makan buah rambutan. Cikgu ulang lagi. Abu ialah subjek dalam ayat. Makan buah rambutan ialah predikat dalam ayat. Terus kita pergi kepada contoh yang ada sekarang pada skrin murid itu. Keluarga Farisa sedang menjamu selera. Keluarga Farisa ialah subjek. Sedang menjamu selera ialah predikat. Jadi soalan yang murid perlu buat ialah tentang perluasan subjek. Macam mana kita nak luaskan subjek? Cuba lihat contoh pada skrin tersebut. Keluarga Farisa tadi dimasukkan bahagia dekat antara keluarga dengan Farisa. Perkataan bahagia. Jadi keluarga bahagia Farisa sedang menjamu selera. Jadi untuk mudahkan murid, macam mana kita nak luaskan subjek, kita luah hak depan ayat. Sama ada kita nak letak tengah antara dua ayat, dua rangkai kata, ataupun nak letak di depan ke, belakang ke, boleh. Tapi syarat dia mesti duduk di depan ayat. Contoh yang dinyatakan oleh ataupun contoh yang murid sedang lihat sekarang, iaitu keluarga bahagia Farisa sedang menjamu selera dekat. Di mana diluaskan? Iaitu pada subjek. Kita tengok pula pada contoh yang kedua, yang ini perluasan predikat. Tadi perluasan subjek. Okey, perluasan predikat kita tengok. Keluarga Farisa sedang menjamu selera. Itu ayat tunggal. Manakala nak luaskan predikat, bukan lagi pada subjek, pada hujung ayat pula. Keluarga Farisa sedang menjamu selera. Sambung, tambah dengan perkataan di ruang makan. Ataupun murid boleh tambah perkataan lain boleh di hujung. Keluarga Farisa sedang menjamu selera pada hari Jumaat lepas pun boleh. Ataupun keluarga Farisa sedang menjamu selera di bawah pokok jati. Boleh belaka. Syarat dia perluasan predikat mesti diluaskan di hujung ayat. Cikgu harap murid masih lagi ingat yang telah cikgu mengajar dalam kelas dahulu. Seterusnya, cikgu ingin cikgu keluarkan ayat-ayat tunggal dan cikgu cuba ataupun cikgu tambahkan perluasan subjek. Kita fokus pada perluasan subjek dulu. Ingat, perluasan subjek adalah ditambah pada perkataan awal dalam ayat. Contoh kita tengok. Nombor 1. Ayat tunggal. Keluarga Farisa sedang menjamu selera. Perluasan subjek. Keluarga bahagia Farisa sedang menjamu selera. Perkataan yang berwarna merah itu adalah tambahan. Kalau murid nak tambah perkataan lain boleh. Kalau tak nak buat bahagia. Keluarga ataupun murid boleh buat keluarga keluarga sihat Farisa sedang menjamu selera, boleh. Ataupun apa lagi kalau murid boleh buat, ataupun keluarga Farisa gembira sedang menjamu selera. Boleh juga. Baik, nombor 2. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Macam mana kita nak tambah di awal ayat? Makanan tengah hari yang dihidangkan sungguh lazat. Ditambahkan perkataan rangkai kata ataupun
kata majmuk tengah hari. Ataupun nak tambah pun perkataan lain boleh. Makanan petang itu yang dihidangkan sungguh lazat. Boleh juga. Baik, nombor 3, kita tengok ayat tunggalnya. Adik tidak suka makan ulam. Jadi ditambahkan pada subjek. Adik kecil tidak suka makan ulam. Baik, ayat yang keempat. Ulam itu rasanya pahit. Jadi ditambahkan pada subjek ataupun diluaskan pada subjek, ulam pegaga itu rasanya pahit. Kalau murid tak nak tulis ulam pegaga, murid boleh tulis ulam peria itu sangat pahit, ataupun ulam peria itu rasanya pahit. Boleh belaka. Ataupun ulam petai itu rasanya pahit. Itulah dinamakan ayat tunggal kita luaskan pada subjek. Subjek ni letak ni mana pada ayat? Pada mula-mula ayat. Tengok macam mana kita nak membina ayat tunggal dengan perluasan predikat. Yang cikgu sebut tadi, perluasan predikat pada hujung ayat. Pada hujung ayat. Kita tengok ayat 1, ayat tunggal 1. Keluarga Farisa sedang menjamu selera. Perluasan predikat dia di hujung ayatnya. Keluarga Farisa sedang menjamu selera di ruang makan. Nombor 2. Puan Faizah pandai memasak makanan. Perluasan predikat ayat tersebut. Puan Faizah pandai memasak makanan tradisional. Yang ketiga, Farisa gemar minum jus oren. Macam mana nak luas predikat ayat tunggal tersebut? Farisa gemar minum jus oren segar. Ayat yang keempat. Ayat tunggal yang keempat, Encik Farid makan sedikit sahaja. Macam mana kita nak luaskan ayat tersebut dari segi predikatnya? Encik Farid makan kek sedikit sahaja. Jadi cikgu harap murid fahamlah macam mana ataupun murid dapat kenal pasti yang mana subjek atau dan predikat dalam ayat. Cikgu sebut predikat, sebenarnya kalau ikut bahasa baku predikat. Tak apalah, mana-mana pun boleh betul belaka. Asal ejaannya tepat dan kita faham yang mana subjek, yang mana predikat. Baik, sekarang kita lihat tugasan yang akan murid lakukan nantilah. Arahan dia tulis semula ayat tunggal di bawah dengan perluasan subjek yang sesuai. Yang ini yang murid kena luas di depan ayat, bukan di hujung ayat. Sebab subjek. Okey. Johari membantu ibu menyedai kain. Itu ayat tunggal. Kita luaskan subjek dia. Johari rajin membantu ibu menyedai kain. Kalau tak rajin, boleh letak perkataan lain. Boleh. Johari selalu membantu ibu menyedai kain. Seterusnya soalan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Murid buat sendiri. Cikgu nak lihat murid faham ataupun tidak tentang macam mana kita nak luaskan subjek dan predikat dalam ayat tunggal. Baik. Arahan tugasan. Buat dalam buku latihan BM1. Siap hantar ke grup Telegram kelas 5 Cemerlang. Jangan hantar dalam WhatsApp. Hantar dalam grup Telegram kelas 5 Cemerlang. Cikgu dah masuk beberapa orang murid dalam grup Telegram. Jadi cikgu berharaplah semua murid buatlah tugasan BM1 pada hari ini.
baik. Di sini cikgu nak nyatakan contoh cara menulis tugasan. Tadi dalam jadual murid tengok. Tapi dalam buku murid kena tulis macam ni. Ayat tunggal, garis. Johari membantu ibu menyedai kain. Kemudian bawah lagi, perluasan subjek. Kena buat macam tu. Johari rajin membantu ibu menyedai baju. Kemudian selang satu baris baru buat ayat yang kedua pula. Macam kalau murid dah siap pula yang kedua seperti yang cikgu tunjuk contoh ni, murid teruskan nombor-nombor lain. Baik, ingat ayat tunggal garis, perluasan subjek garis, lepas tu yang murid tambah tu. Contohnya tambah dengan perkataan rajin, garis juga sebab cikgu nak tengok apa yang murid tambah. Okey, baik. Sekarang kita tengok perluasan predikat. Johari membantu ibu menyedai baju. Cikgu cakap tadi kita luaskan di hujung sebab predikat di hujung ayat. Johari membantu ibu menyedai baju di ampayang. Seterusnya nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 murid buat sendiri. Tambah di hujung ayat, bukan di awal ayat. Kalau di awal ayat subjek, di hujung predikat. Contohnya, contoh cara menulis tugasan. Ayat tunggal, cikgu tak saling, cikgu lupa, tak apa. Sama je macam tadi. Okey, perluasan predikat. Johari rajin membantu ibu menyedai baju di ampayang. Jadi perkataan rajin tu tak payah garis lah. Di sini cikgu silap sedikit. Jadi macam itulah cikgu harap murid faham macam mana nak buat tugasan hari ini. Jadi sebelum cikgu berundur, cikgu sangat-sangat berharap semua murid dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu tentang ayat tunggal nak diluaskan dari segi subjek dan juga ayat tunggal kita nak luaskan dari segi predikat. Baik, ingat ayat tunggal mesti ada satu subjek dan satu predikat. Macam mana kita nak luaskan dia? Kita boleh luaskan subjek dia ataupun kita juga boleh luaskan predikat dia. Baru ayat yang tunggal tadi tak jadi tunggal dah apabila kita luaskan. Dia akan menjadi ayat majmuk. Okey, itu saja yang dapat cikgu bantu murid pada hari ini. Baik, sebelum cikgu berundur, jangan lupa solat dan juga sayangilah ayah, emak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak serta jiran tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.